Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, seperti mana yang kita sedia maklum bahawa Datuk Seri Najib telah memohon supaya beliau dibenarkan menggunakan Proof Council. Proof Council ni daripada UK. Tapi malangnya Mahkamah telah menolak permohonan Datuk Seri Najib untuk menggunakan Proof Council. Sebab kita kena faham bahawa sebelum ini beliau diwakili oleh Tan Sri Syafiee. Tetapi bila kes ini mula melibatkan ujahan-ujahan yang berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai konflik of interest, maka kita nak membawa masuk pakar dalam bab konflik of interest ini, iaitu Queen Counsel daripada UK. Tapi malangnya mereka tidak membenarkannya dan mereka kata kita ada banyak pakar. Kita ada banyak pakar. Dan setelah diteliti betul-betul, maka akhirnya Datuk Seri Najib bersetuju untuk melantik pakar tempatan seperti mana dicadangkan oleh banyak pihak termasuk Bar Council sendiri. Tapi malangnya bila pakar tempatan tu dilantik, iaitu Tuan Zahid dan dikepalai oleh Haji Hisham, malangnya mereka tidak memberikan masa. Jadi hari ini antaranya kita mengharapkan supaya mahkamah bersetuju untuk diberikan masa kepada peguam yang baru, setidak-tidaknya untuk dia membaca dokumen-dokumen perjalanan kes sepanjang tempoh ianya dibicarakan di Mahkamah Tinggi dan juga di Mahkamah Rayuan. Sebab kalau dia ambil alih kes tu, dia mesti ada sedikit masa. Jadi saya mengharapkan supaya hari ini mahkamah memberi peluang kepada barisan peguam yang baru untuk study dokumen-dokumen supaya keadilan dapat diberikan kepada Datuk Seri Najib. Kerana bagi saya, rakyat nak supaya polisi ataupun kata orang tu adab. Lebih baik kita bebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita meletakkan satu orang yang tak bersalah ke penjara. Jadi saya harap benda ni yang akan diaprove oleh mahkamah hari ini lah. Tapi ini hanya kita boleh harap, segala-galanya bergantung kepada badan hakiman. Jadi dah terpanjang 4 tahun mengambilnya mungkin pada peluang kita ni apakah kalau tanya saya secara peribadi, sebelum ni mungkin tak ada bukti-bukti baru, tapi sekarang ni bukti baru dah terlalu overwhelming, yang sepatutnya mahkamah melihat. Contohnya bukti tentang konflik of interest Hakim Nazlan. Pertama, kalau dari segi tuduhan yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib ialah beliau dikatakan dituduh telah menerima rasuah sebanyak 42 juta ringgit daripada SRC, dan duit itu dikatakan daripada apa yang dipanggil PPD, POP, pinjaman yang dibuat oleh SRC daripada POP. Walaupun ramai orang petikai, takkanlah Datuk Seri Najib yang duduk dalam mesyuarat kabinet yang meluluskan pinjaman kepada SRC 2 bilion dua kali, hanya menerima rasuah selepas 3 tahun. Dan takkan jumlahnya begitu kecil, 42 juta ringgit. Tetapi tuduhan itu sendiri pun hari ini dah terbukti tak betul. Bila mana hari ini bukti baru yang ditemui oleh peguam sebelum ni, iaitu Tan Sri Syafiee Abdullah, menunjukkan bahawa sebenarnya bukan duit POP yang dipinjam oleh SRC yang masuk dalam akaun Datuk Seri Najib. Sebaliknya, duit adalah datangnya daripada Maybank. Duit dipinjam oleh Putra Perdana Development, pinjam dengan Maybank, dan pengakuan telah diterima daripada pegawai Maybank sendiri mengesahkan bahawa Hakim Nazlan tahu 140 juta telah dipinjam oleh Putra Perdana Development, dipinjam daripada Maybank. Hakim Nazlan tahu, dan daripada duit 42 juta ini dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Dimasukkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib, dan daripada akaun Datuk Seri Najib ni 42 juta ini, 2 transaksi pemindahan telah berlaku daripada akaun Datuk Seri Najib
sebanyak 27 juta dimasukkan ke dalam akaun SRC International, dan yang kedua sebanyak 5 juta dimasukkan ke dalam akaun SRC International. Jadi 2 kali. Yang betul-betul ada dalam akaun Datuk Seri Najib 10 juta dicampurkan dengan semua duit sumbangan-sumbangan untuk CSR yang diterima oleh Datuk Seri Najib selaku pemegang amanah kepada UMNO, dan duit ini digunakan untuk bantu anak yatim, bina masjid, untuk bagi untuk orang asli dan sebagainya. Yang digunakan bukan untuk tujuan peribadi Datuk Seri Najib. Pertamanya, dari segi tuduhan itu pun sudah berbeza. Berbeza. Jadi macam mana pendakwaan itu nak diteruskan? Sepatutnya dia kena batalkan perbicaraan di peringkat Mahkamah Tinggi, buat tuduhan baru. Buat tuduhan baru. Kalau dia nak tuduh terima duit daripada Putra Perdana Limited, Development, Putra Perdana Development, kita boleh terima lah. Tuduhan tu mungkin ada kesalahan dia. Itu pertama. Yang kedua, dari segi penglibatan Hakim Nazlan. Hakim Nazlan ketika menjatuhkan hukuman di peringkat Mahkamah Tinggi, dia mengatakan bahawa Datuk Seri Najib bersalah kerana niat dia tubuhkan SRC International sendiri itu pun dah salah. Sebaliknya, hari ini dapatan yang kita terima, hukuman Datuk Seri Najib terima dan telah serahkan dokumen kepada pihak mahkamah, menunjukkan bahawa adalah tidak benar Datuk Seri Najib yang mencadangkan penubuhan SRC. Sebaliknya, ada surat daripada Maybank ketika mana 1MDB nak meminjam 6.2 bilion untuk membeli Tanjung Energy Holding daripada Ananda Krishnan, nak pinjam duit Maybank 6.2 bilion. Maybank mencadangkan supaya ditubuhkan SRC ini. Maknanya cadangan itu datang daripada Maybank. Dan jelas hari ini ada dokumen-dokumen berbentuk minit mesyuarat, surat arahan dan sebagainya. Ada tertera nama Nazlan yang terlibat secara langsung dalam urusan di antara pihak Maybank dan juga pihak 1MDB. Dan Nazlan ketika itu merupakan General Counsel, Company Secretary dan juga Head of Legal and Corporate Affairs Maybank. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa Nazlan ada conflict of interest. Nazlan ada conflict of interest. Okey, baru-baru ni Hakim Peguam Datuk Seri Najib mencadangkan supaya kita tidak lagi fokus kepada seperti mana yang didedahkan oleh Raja Petra. Kita tahu dia pun blogger Perikatan Nasional. Dia mengatakan Nazlan menerima RM2 juta daripada Jolo. Daripada RM2 juta ini, sebanyak RM1,036,127.40 telah dimasukkan ke dalam akaun Maybank dia sendiri melalui 11 transaksi. Walaupun kita nampak benda ni ada asas, tetapi kita nak fokus kepada beberapa. Peguam Datuk Seri Najib nak fokus kepada isu conflict of interest dan isu ketuduhan tadi. Jadi dah diketepikan. Bukan maknanya kita tarik balik. Kena faham tu. Dah diketepikan benda tu. Jadi kalau kita tengok hari ini, ada bukti yang terlalu kukuh jelas menunjukkan bahawa Nazlan selaku hakim sepatutnya recuse himself, menarik diri seperti mana yang dibuat oleh hakim-hakim lain bila mana mereka, dan ada di antara hakim-hakim yang menarik diri ketika 1MDB saman Datuk Seri Najib, mereka tak terlibat pun dengan kes saman tersebut, tetapi partner mereka yang lain, partners mereka ada terlibat dalam membantu 1MDB, maka mereka recuse themselves. Maknanya dia tarik diri kerana tak nak ada conflict of interest. Tetapi Nazlan ini terang lagi bersuluk. Jadi pandangan rakyat, ini saya nak beritahu apa rakyat kat luar. Rakyat kat luar nampak bahawa punca hari ini Nazlan dipilih sebagai seorang hakim menggantikan Hakim Sofian Razak. Hakim Sofian Razak. Hakim Sofian Razak adalah hakim yang pertama dipilih untuk mengadili kes Datuk Seri Najib di Mahkamah Tinggi. Tetapi hanya seminggu saja, atas alasan Bar Kaunsil mengatakan bahawa Sofian Razak
adik dia adalah Esko Kerajaan Negeri Pahang daripada UMNO. Padahal sebenarnya kalau abang Hakim, adik Esko UMNO, tak ada kena-mengena. Tetapi mereka tukar. Mereka tukar Hakim Sufian Razak dan letak Hakim Nazlan. Pandangan rakyat di luar, Hakim Nazlan sengaja diletakkan oleh Tun Dr. Mahathir untuk menjadi hakim kerana Tun Dr. Mahathir tahu penglibatan Nazlan dalam urusan di antara Maybank dengan SRC ataupun dengan 1MDB yang telah diarahkan oleh Maybank untuk menubuhkan SRC. Jadi benda ni akan menyebabkan bahawa sistem kehakiman kita dilihat memang betul lah seperti mana yang diungkapkan oleh setengah-setengah pihak. Pendawan ini adalah merupakan pendawan terpilih. Jadi untuk berlaku adil, saya mengharapkan supaya mahkamah, ini atas mahkamah, kita cuma boleh bagi harapan kita. Berilah keadilan, bagi peluang untuk Peguam Datuk Seri Najib mengemukakan bukti-bukti baru ni dan bagi peluang untuk beliau mendapat keadilan dengan berikanlah masa. Kenapa nak cepat sangat penjarakan dia? Adakah supaya sesetengah orang itu ada peluang yang lebih cerah untuk menjadi Perdana Menteri? Ini yang menjadi persoalan rakyat di luar. Rakyat di luar yakin bahawa hari ini Datuk Seri Najib akan teraniaya dengan dipenjarakan bagi memastikan Perdana Menteri hari ini akan kekal menjadi Perdana Menteri. Ini persepsi rakyat di luar. Dan kita tak boleh nak salahkan sebab sebagai Perdana Menteri sepatutnya Datuk Seri Ismail Sabri boleh memberikan keadilan. Kita bukan suruh dia gugurkan kes Datuk Seri Najib, gugurkan kes Datuk Seri Zahid Hamidi seperti mana yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Sebaik saja mereka memerintah, mereka tukar Peguam Negara. Walaupun Ketua Hakim Negara pun mereka dah letak orang dia, Tan Sri Richard Malanjut, yang bila bersara terus naik pentas politik, naik atas pentas bersama dengan DAP di Sabah. Kita bukan suruh dia buat macam tu. Kita cuma minta supaya keadilan dilakukan. Dan hari ini jelas keadilan tidak dilakukan di zaman pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Bukti dia jelas. Hari ini dia cuma minta supaya diberikan masa untuk peguam baru. Bukan minta tangguh. Bagi masa 1 bulan ke supaya peguam baru boleh. Sama juga dalam kes yang melibatkan Datuk Zahid. Hari ini dah terbongkar bahawa Datuk Zahid menerima duit daripada UKSB. Bila Datuk Zahid terima, mereka kata ini rasuah. Tetapi hari ini terang lagi bersuluh, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga terima daripada orang yang sama, daripada UKSB. Mahathir Mohamad terima daripada orang yang sama melalui suami kepada anak saudara dia, iaitu Tan Sri Rahmat, suami kepada Yasmin. Begitu juga dengan Isyamuddin Tun Hussein, KJ, Syafiq Abdal, dan ramai lagi. Kenapa orang-orang ini tidak didakwa? Yang ini yang menjadi persoalan. Yang kita nak ialah keadilan. Kenapa Presiden UMNO bila terima duit daripada sumbangan politik daripada UKSB, dan David Tan sendiri mengatakan dia bagi pada Presiden UMNO ialah dana politik. Dalam Malaysia ni, undang-undang Malaysia tidak melarang seseorang untuk menerima dana politik. Memang betul di bawah kanun kesiksaan Seksyen 165, seseorang yang menerima duit, seorang menteri ataupun seorang anggota Jabatan Kerajaan menerima dana, walaupun ianya dana politik, boleh didakwa. Tetapi kenapa ada 2 set undang-undang yang berbeza? Satu set, orang yang tak nak bubarkan parti, orang yang tak nak masuk bersatu, dia terima sumbangan politik, ianya dianggap sebagai rasuah. Tetapi bila orang tu geng Mahathir, bila orang tu terima duit bagi pihak Mahathir, bila orang tu terima duit bagi pihak orang-orang yang bersekutu dengan Muhyiddin, maka ianya dianggap sebagai political donation. This is unfair, unjust. Jadi kalau nak lihat kehakiman di Malaysia ini, bukan hanya kehakiman itu, keadilan itu harus ditegakkan, tetapi ianya harus dilihat ditegakkan. Itu pandangan saya.
Datuk, bila kita bercakap mengenai isu yang melibatkan Maybank tadi kan, kita tahu dalam prosiding hari ini dua daripada bukti baru yang dikemukakan adalah milik mesyuarat dan dokumen baru daripada Maybank. Jadi Datuk kata tadi Datuk Nazlan ada conflict of interest. Jadi pada hemat Datuk sendiri, conflict of interest dengan pihak mana tu? Mereka berkomplot dengan pihak mana sebenarnya? Dia kalau ikut Raja Petra punya pendedahan, jelas kalau Raja Petra punya pendedahan yang hari ini Peguam Datuk Seri Najib dah letak ke tepi. Dia mengatakan bahawa Nazlan menerima 2 juta daripada Jolo. Maknanya bila mana 1MDB nak meminjam daripada Maybank kan, ada perundingan ataupun ada kautin. Ini dakwaan daripada pihak Raja Petra yang kita tahu dia blogger Perikatan Nasional, yang membuktikan bahawa ada rundingan di antara Jolo yang mungkin ketika itu mengharapkan dana ini dipinjam oleh SRC International dan ada habuah. Itu jelas menunjukkan satu daripada conflict of interest, tetapi itu telah diletak di tepi. Kita tak nak peninggang kepala, Peguam Datuk Seri Najib tak nak peninggang kepala, nak memikirkan, nak membuktikan pula tentang isu Nazlan. Tetapi yang dah terbukti, Maybank yang mencadangkan supaya SRC ditubuhkan sebagai satu vehicle bagi memudahkan 1MDB meminjam duit daripada Maybank sebanyak 6.2 bilion, tapi lepas tu dia luluskan tak sampai jumlah begitu. Menggunakan syarikat yang bernama SRC International. So ketika itu Nazlan adalah merupakan General Counsel, Head of Corporate and Legal Affairs dan juga Company Secretary. Dan banyak di dalam minit mesyuarat itu mengatakan bahawa rujuk pada Nazlan. Maknanya Nazlan terlibat secara langsung. Kalau Nazlan dah terlibat secara langsung dalam forming of SRC International dan Maybank menerima RM800,000 bayaran daripada pihak 1MDB, dan macam Maybank bekerja dengan 1MDB. So macam mana hakim yang ada conflict of interest, yang terang-terang ada conflict of interest, boleh dijadikan hakim untuk mengadili kes yang mana kalau dia disiasat, silap-silap dia yang sepatutnya didakwa. Itu sebab tanggapan di luar beranggapan bahawa memang Mahathir sengaja pilih dia. Sebab nak mengharapkan supaya dia berpihak against Datuk Seri Najib. Ini persepsi di luar dan persepsi ini tak bagus. Jadi saya mengharapkan supaya rakyat di luar pun ramai nak supaya keadilan itu ditegakkan. Jadi untuk menegakkan keadilan dalam kes Datuk Seri Najib ni, bagi saya ada dua cara. Pertama, kes yang telah dibicarakan oleh Nazlan harus dibatalkan. Harus dianggap sebagai tidak sah dan sama ada digugurkan terus ataupun dihadapkan, dibicarakan semula di hadapan seorang hakim baru yang tidak ada konflik of interest. Ini dua perkara yang sepatutnya berlaku. Tadi Datuk ada juga menyebut salah satu perjuangan untuk menuntut keadilan kepada Datuk Seri Najib adalah dengan menangguhkan sedikit nasihat dan juga saranan kepada mahkamah untuk tangguhkan sedikit bicara. Tapi ada juga suara-suara nakal kat belakang tu kata UMNO ni sengaja nak tangguh ni sebab nak mendapat pembelaan daripada parti menjelang PRU nanti. Macam mana tu? Jawapan saya simple saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim 69 kali tangguh kes. 69 kali tangguh kes. 6 tahun kes dia. Kes Datuk Najib ni belum lagi sampai 4 tahun. Baru 2 tahun. Dan hari ni kalau kita lihat pemimpin UMNO punya beza dengan Anwar Ibrahim. Datuk Zahid walaupun dia sekarang ni berhadapan dengan kes di mahkamah, dia hospitalize pun, dia datang dalam keadaan drip tu pakai. Dia boleh dapat MC. Itu menunjukkan kesungguhan dia untuk meneruskan kes. Walaupun ada drip kat tangan dia, dia datang mahkamah. Saya tengok sendiri dia tunjukkan masa dia pergi toilet. So ini jelas membuktikan bahawa kita cuma minta keadilan. Kita bukan minta kes dibuang. Kita minta keadilan. Keadilan tu tidak bermakna kes ni dibuang. Itu adalah keadilan. Tetapi
Kalau misalnya Datuk Seri Zahid didakwa, maka yang lain harus didakwa. Kalau misalnya dah ada konflik of interest yang melibatkan Hakim Nazlan, maka bicarakan semula kes Datuk Seri Najib ni di hadapan hakim yang betul-betul adil. Itu je. Kita tak minta seperti mana Lim Guan Eng dah ada peguam dia sendiri, Tommy Thomas dah dilantik jadi peguam negara. Dia punya kawan Richard Malanjun yang naik pentas dengan DAP dah dilantik jadi ketua hakim negara. Daripada 60 saksi, 25 dah dipanggil, tinggal 35 je. Itu pun dia tak nak teruskan kes, digugurkan. Kita tak nak macam ni. Kita minta keadilannya. Kalau misalnya mahkamah ini adil, kalau misalnya Datuk Seri Ismail Sabri tidak ada niat jahat untuk memenjarakan Datuk Seri Najib ataupun Datuk Seri Zahid, sepatutnya Datuk Seri Ismail Sabri beri keadilan. Kalau dana politik yang diterima oleh Datuk Zahid dianggap sebagai rasuah, maka Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Dalam Negeri terima daripada UKSB, ianya mesti dianggap rasuah. Okey? Kalau yang terima ciput daripada 42 juta dia terima, 10 juta je yang Datuk Seri Najib belanjakan untuk program CSR UMNO, sepatutnya Zeti, suami dia dan juga anak dia, syarikat dia menerima 715 juta. Patut didakwa juga. Sepatutnya orang yang telah mencadangkan Datuk Seri Najib bila nak bagi, sebelum Kabinet memutuskan untuk bagi loan kepada SRC International, Datuk Seri Najib mengarahkan supaya Nur Muhammad Yaakob menyediakan kertas Kabinet. Sama ada SRC mampu tak bayar balik pinjaman ni. Mampu tak dia bayar balik pinjaman. Tetapi malangnya, orang ni dah dibayar 85 juta oleh Jolo. Maka kertas Kabinet yang dia cadangkan kepada Kabinet sudah pastilah memihak kepada meluluskan pinjaman ni. Jadi macam mana Nur Muhammad Yaakob tak didakwa sampai hari ini? Macam mana tim Lesner yang mengatakan bahawa Nick Faisal, orang yang dikatakan telah memasukkan duit di dalam akaun Datuk Seri Najib, kenapa dia telah meminta daripada tim Lesner 5 juta US dollar sehingga hari ini tidak didakwa. Dan hari ini rakyat nak tahu. Semua ni berlaku kerana pengkhianatan, kerana penyelewengan yang dilakukan oleh bapa kepada penyeleweng, iaitu Jolo. Yang kita tahu bapa dia merupakan kawan baik dan kroni Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bapa dia kaya raya disebabkan diberikan berbagai projek, termasuk buat pelabuhan di Sarawak oleh Tun Dr. Mahathir. Dia terima dan disahkan oleh DOJ sebanyak 1.2 bilion US dollar. Kenapa sampai hari ini dia bukan hanya tidak diambil keterangannya, tidak didakwa? Ketua Polis Negara Hamid Bado mengatakan bahawa mereka akan bawa balik Jolo bulan Disember 2018. Sekarang 2019 dah berlalu, 2020 dah berlalu, 2021 dah berlalu. Last kali yang Jolo tak dibawa balik, Jodo yang dibawa balik. Kita tak nak benda ni. Kalau nak dakwa semua. Biar mahkamah menentukan. Tapi jangan sampai orang ni terima lebih banyak, tak didakwa. For me, this is stupid. Macam mana tim Lesner yang terima 75 juta US dollar dijadikan saksi untuk mengenakan Roger Ng yang hanya terima 35 juta US dollar? Macam mana orang yang jadi mangsa, duit dimasuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib 42 juta yang dia dah bersumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, dia tak tahu menau dan tak pernah mengarahkan sesiapa pun masuk duit 42 juta dalam akaun dia. Orang ni dijadikan kambing hitam, sedangkan the main culprit sampai sekarang tak didakwa. Adilkah itu? Kalau tanya dengan mana-mana rakyat Malaysia yang tidak ada kecenderungan politik, yang neutral, kalau tanya Bar Kaunsil, memanglah dia akan berpihak kepada Pakatan Harapan. Kalau tanya dengan orang yang neutral, dia akan kata sepatutnya berikan keadilan. Dakwa semua, baru adil. Okey?
Okey, Datuk, yang terakhir sekali, kita tahu hari ini rayuan akhir kan. Ya. Ibaratnya minit-minit terakhir dah dalam perlawanan bola sepak tu. Ya. Tapi pagi ni tak nampak ramai muka-muka pemimpin UMNO dan juga Barisan Nasional. Komen sikit. Kita tak pernah panggil pun. Ini diorang ni memang datang saja Tidak ada sebarang apa ni usaha untuk mobilize orang untuk turun. Sebab bukan boleh masuk pun. Kita datang tunggu keputusan daripada luar. Yang lain tu tunggu keputusan di rumah masing-masing. Tak ada apalah, ini bukan isu. Tapi semangat tetap ada dari jauh. Dari Sabah, dari mana-mana ada. Okey? Okey. Ada lagi? Terima kasih, Dok. Alright. Clear Okey. Boleh tambahkan suratkan ke? Okey. Surakan Kau jangan langgar aku bro. Aku pun tak langgar kau. Jangan cakap-cakap gini. Kenapa? Apa pasal? Apaan? Nak shoot. Shoot lah. Berikan keadilan. Bukan saya tak boleh. Berapa kali tu? Berikan keadilan. Berikan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.